Assalamualaikum dan selamat siang murid-murid. Okey, bersama dengan Cikgu Nurul lagi dalam bab 2 pemfaktoran dan pecahan algebra. Okey, tajuk hari ini ialah pendaraban dan pembahagian ungkapan algebra. Okey, kita lihat apa yang kita nak capai hari ini ya. Hari ini kita perlu, murid perlulah boleh melaksanakan pendaraban dan pembahagian ungkapan algebra yang melibatkan kembangan dan pemfaktoran. Okey, jadi murid mesti kuasai tajuk kembangan dan juga tajuk pemfaktoran. Okey, so now sebelum kita pergi darab dan bahagi tu, kita imbas kembali macam mana kita nak darab dan bahagi pecahan. Okey, kalau darab biasa tu senanglah, bahagi biasa dah tahu kan, integer. Okey, so ini kita nak lihat mendarab dan membahagi pecahan. So, kita lihat dulu macam mana kita nak mendarab pecahan. Okey, katalah kita ada soalan 1/3 darab 6/7. Macam mana murid selesaikan? Okey, jajaran paling ringkas, murid darablah yang pengangka dengan pengangka, penyebut dan penyebut. Okey, tetapi murid waktu ni mestilah dah kuasai FIFE sebenarnya. Ingat, pecahan mesti dalam sebutan yang terendah. Jadi sebelum kita simply darab atas, darab bawah tu, kita kena lihat dulu, boleh tak kita kecilkan pecahan ini. So kita lihat 1/3 darab 6/7, ada tak yang boleh kita mansuhkan ataupun kecilkan dia. 1/3 darab 6/7. So kita boleh kecilkan 3 dengan 6 menggunakan sifar 3. 3 bagi 3 ialah 1 dan 6 bagi 3 ialah 2. So dah terlihat balik, dah tak ada yang boleh dikecilkan, baru kita darab 1 darab 2 ialah 2 dan di bawah 1 darab 7 ialah 7. So jawapannya ialah 2/7. Okey, sebab dalam tajuk algebra ni dia tak adalah guna nombor besar-besar, tapi dia mesti kamu cakap sifar untuk kecilkan nilai. Okey, so kita lihat membahagi pecahan pula. Okey, katalah kita ada soalan 2/5 bahagi 3/10. Okey, dalam pecahan apa yang perlu kamu buat? Okey, dalam pecahan kalau ada operasi bahagi, murid mesti tukarkan dia jadi darab dan kedudukan yang di sebelah kanan, pecahan yang di sebelah kanan mesti ditukar dalam bentuk tukarkan kedudukan dia. Okey, macam inilah bahagi tukar jadi darab. Once dah tukar jadi darab, kedudukan yang di belakang mesti diubah. Okey. So sebelum kita darab yang atas dengan atas, bawah dengan bawah, kita lihat ada tak yang boleh dikecilkan. Okey, kalau yang boleh dikecilkan sekarang lah. Macam contohnya 2 dengan 5 tak boleh, 2 dan 3 dah tak boleh kecil. So 5 dan 10. Okey, 5 dan 10 boleh dikecilkan guna sifar 5. So kita kecilkan 5 bahagi 5, 1, 10 bahagi 5, 2. Okey, kalau dah tak ada boleh dikecilkan, baru murid darab atas dengan atas, bawah dengan bawah lah, pengangka-pengangka, penyebut-penyebut. 2 darab 2 ialah 4, 1 darab 3 ialah 3. Okey, kalau ini dalam bentuk nombor, pecahan, murid boleh tukar dia kepada nombor bercampur. Okey, ini imbas kembali je, sebab tu saya pergi cepat je. Okey, so yang ini kita imbas kembali yang kita dah belajar semasa di tingkatan 1. Macam mana murid nak mudahkan soalan ni kalau kita ada M perkan dengan Mn. Okey, jadi seperti yang murid tahu, ini sebenarnya ialah kita boleh buka dia punya ni lah. Ini sebenarnya 1 darab M, betul tak? M tu sebenarnya hasil darab 1 darab M. Mn tu sebenarnya hasil darab M darab N. Ini macam ni kan? Okey. So, bila dah macam ni, murid dah tahu dia ada operasi darab di atas. So, murid boleh kecilkan. Okey, contoh kalau ini M, dia tinggal 1 dia bukan kosong, dia tinggal 1. Sebab M bagi M ialah 1. Apa-apa nombor yang bagi diri dia sendiri, nilai dia ialah 1. So, jawapan akhir dia ialah 1/n. Okey, 1/n macam tu. Okey, seterusnya kita lihat contoh yang lain. Katalah saya ada 2S kuasa 2 ni per 8SP. So, seperti yang murid dah belajar, kurungan ni adalah simbol darab kan.
So, seperti yang murid dah belajar, S kuasa 2 maksudnya ada 2S yang didarabkan lah. 2 darab S darab S soalan ni. Okay, 8 SP sebenarnya ialah hasil darab 8 darab S darab P. Okey, jadi untuk menyelesaikan soalan ni, murid selesaikanlah nombor. Kalau nombor tu boleh diselesaikan, contoh soalan ni dia boleh selesaikan 2 bagi 8, 1, 8 bagi 2, 4. Okey, 2 bagi 2, 1, 8 bagi 2, 4. So, dapat 1/4 kan? So, yang atas ni ada S, so boleh buang satu S dia. Okey, so, apa yang tinggal? 1 darab S. So, 1 darab S ialah S, 4 darab P ialah 4P. So, murid boleh tulis jawapan macam ni lah. Ini ialah masa kamu belajar ungkapan algebra 1 lah di tingkatan 1. Okey, so ada lagi yang ini, imbas kembali. Ini ialah pemfaktoran. Okey, ingat kalau kita buat pendaraban silang, okey, kalau pendaraban silang murid akan dapat A kuasa 2 tambah 2AB tambah B kuasa 2 sama dengan A tambah B kuasa 2. Ini ialah buat pendaraban silang, dia akan dapat inilah nilai dia. Okey, kalau ini ialah beza antara kuasa 2. Okey, beza antara kuasa 2 sempurna lah. Beza antara kuasa 2 sempurna. Kalau dia beza sini, so jawapan dia automatik akan ada 2 kurungan A tambah B, A tolak B. Okey. So, ini imbas kembalilah. Kita lihat soalan contoh lah. Okey, soalan contoh. Kita pergi kepada pendaraban dan pembahagian ungkapan algebra. Kalau tadi kamu cuma darab bahagi sebutan masa kamu belajar masa form 1. Okey, kali ini kita lihat ungkapan. Okey, bila ungkapan maksudnya dia ada operasi di tengah-tengah ni. Okey. So, kita lihat ni lah. Kalau soalan tu tulis macam ni, okey, seperti yang di depan, okey, dia dalam kurungan. Semua ni yang di depan dalam kurungan bahagi dengan semua yang di belakang dalam kurungan. Maksudnya kita boleh tulis dia dalam bentuk per macam ni lah. Okey, 2P tambah 4 per P kuasa 2 tolak 4. Okey, so kita ada contoh 1, 2P tambah 4 per P kuasa 2 tolak 4. Okey, so bila dapat soalan macam ni, macam mana kita nak mudahkan dia? Pertama sekali, murid perlulah tengok betul-betul soalan ini. Okey, dapat tak yang pertama ni difaktorkan? Okey, so kalau kita lihat 2P tambah 4, kita boleh faktorkan dia sebagai 2 kurungan P tambah 2. Okey, macam mana kita buat? Kita buatlah pembahagian FSTB tu kan, faktor sepunya tu. Okey, pembahagian berulang tu. So, murid akan dapat macam ni lah. Sebab tu saya kata bila sampai tajuk tingkatan 2 ni, murid kena cekap sifir. Okey. So, yang ini P kuasa 2 tolak 4 kuasa 2. Ini samalah dengan P kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. Okey, tolong bezakanlah dengan yang sebelum ni tadi. Okey. P kuasa 2 tolak 2 kuasa 2 tak sama dengan ni P kuasa 2 tolak 2 kuasa 2 ni yang ini. So, murid kena tahulah bezakan dia. Okey, so ini ialah P kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. So, automatik kamu boleh tulis dia seperti ini. Okey, sama dengan P tambah 2, P tolak 2. Okey, yang atas ni kita dah faktorkan lah. Okey, yang bawah pun rupanya boleh difaktorkan sebab dia beza antara kuasa 2 sempurna. Okey, gunakan kaedah itu. So, murid akan dapat P tambah 2, P tolak 2. Okey, ini samalah dengan operasi bahagi. Okey, langkah seterusnya. Bila murid nak pemudahkan dia, okey, pastikan kalau dia ungkapan, murid kena hapuskan ungkapan. Murid tak boleh ambil 2 ni, menghapuskan dengan 2 kat bawah. Tak boleh. Sebab dia adalah satu ungkapan, murid kena hapuskan dia dalam bentuk satu ungkapan. Kalau ungkapan yang sama, so baki dia P tambah 2 bagi P tambah 2 lah. So, nilai dia 1. Okey, nilai dia sama kan? P tambah 2 bahagi P tambah 2, nilai dia 1 lah. Okey, so 2 yang ini, yang tinggal ni, okay, murid tak boleh potong dengan 2 yang di bawah ni. Okey, kenapa? Sebab ini ialah 2. Ini sebutan dia ialah P tolak 2. So, dia tak sama. Okey, dia tak sama maksud dia. Okey, jadi murid tak boleh potong macam yang kita buat sebelum ni. So, jawapan akhir dia cuma tinggal
Inilah 2P tolak 2. Itulah yang termudahnya. Okey. Di sini ada beberapa tip. Ada dalam buku teks kamu sebenarnya. Semua yang saya tulis ni ada dalam buku teks. Okey. So, kalau murid lihat A tambah 1 sama nilai dia dengan 1 tambah A. Okey, tetapi A tolak B tak sama dengan B tolak A. A tolak B tak sama dengan B tolak A. A tolak B dia boleh sama sekiranya murid letak negatif di hadapan kedua-duanya ni. Maksudnya dia kena nak letak B tolak A boleh, tetapi kena tambah negatif. Murid kena tukarlah, twist tapi kena tambah negatif. Okey, tetapi yang ini P tolak Q kuasa 2 samalah dengan Q tolak P kuasa 2. Murid boleh buktikanlah, cuba buktikan kenapa jadi macam ni. Okey, so ini tip dia lah. Nak cepat mesti tahulah bila nak guna ni. Okey, tip ni nanti saya akan guna setiap, saya letak je kat situ supaya kamu boleh lihat. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Saya ada soalan ni. Okey, kita masuk A kuasa 2 tolak 1 per 2AB darab B kuasa 2 per 1 tambah A. So, macam mana nak selesaikan dia? Okey. Macam mana murid nak selesaikan dia ni? Okey. Terkeluar semua pula. Okey, tak apa. Kita lihat macam mana murid selesaikan dia. Okey, kalau murid lihat yang atas ni, ini ialah beza antara kuasa 2 sempurna. So, selain daripada tip, selain daripada okey, so murid kena tahu bila masalah murid nak kena guna pemfaktoran kuasa 2 sempurna ni. Okey, so kalau lihat di sini A kuasa 2 tolak 1 dia ialah kuasa 2 sempurna. So murid boleh terus A tolak 1 A tambah 1. Okey, kemudian kita lihat B kuasa 2, buat awal ni kita boleh guna macam ni lah. B kuasa 2 kita buat 2 kali macam ni, 2AB. Kita pisahkan dia dengan kurungan. Itu menunjukkan ini semua adalah operasi darab. Okey, A tolak 1 darab A tambah 1 macam tu lah. Tapi 1 tambah A ni jangan pula dikurung sebab dia sebenarnya dalam satu kurungan. Okey, dia sebenarnya dalam satu kurungan ni. Okey, dia semua ni sekali. Okey, so bila dah selesai ni, bila dah selesai ni, dah letak kurungan semua, kita bolehlah tengok mana yang boleh dipotong. Yang dalam kurungan satu ni, dia dalam satu kurungan kan, jadi dia boleh ni tinggal satu. Okey, macam ni A tambah 1 sama dengan 1 tambah A. Ada dalam tip ni. A tambah 1 sama dengan 1 tambah A. Jadi maksudnya dia boleh dimasukkan ni. Okey, jadi apa yang tinggal di atas? Dia masukkan sebenarnya dia tinggal 1 murid-murid. Dia masukkan dia tinggal 1. So apa yang tinggal di atas? A tolak 1 B. So janganlah kita letak A tolak 1 B. Biasanya kan yang singular tu dekat depan je lah. Yang satu single tu kat depan. So 2A ni janganlah buat macam ni. Buat 2A. Okey. 2A. Okey, kita lihat contoh yang seterusnya. Okey, ni masih lagi operasi darab. Okey, so murid-murid tengok H tambah K kuasa 2 per 2K tolak H darab 6K tolak 3H per H kuasa 2 tolak K kuasa 2. Okey, so penyelesaian dia. Okey, so murid kena tahulah darab ni. Okey. H tambah K kuasa 2, ini ada kuasa 2, maksudnya ada dua benda yang sama lah. Okey, kuasa 2 yang sama. 2K tolak H ni tak ada apa-apa. So, ini sebenarnya dia dalam satu ungkapan. 6K tolak 3H. So, murid boleh faktorkan dia. Okey, yang ini difaktorkan. 6K tolak 3H. Keluarkan 3. So, tinggal 2K tolak H. Ini dalam kurungan. Okey, H kuasa 2 tolak K kuasa 2. Ini ialah kuasa 2 sempurna. Okey, ini beza kuasa 2 sempurna. So, 1 H tambah K, H tolak K. Okey, kemudian kita lihat betul-betul yang mana yang boleh
masukkan. Contoh 2K tolak H. K, kalau nak masukkan, masuk semua sekali bukan satu-satu. Masukkan semua sekali. Okey, so tinggal 1. H tambah K, H tambah K sini. Okey, so tinggal 1. So yang tinggal di atas H tambah K darabkan dengan 3. So kita akan tulis dia sebagai 3 H tambah K per H tolak K. Okey, itu ialah untuk pendaraban. Okey, so kita lihat pula contoh untuk pembahagian. Okey, contoh yang keempat. Okey, katalah kita ada 5A perkan dengan A tambah 2B bahagi 2AB perkan 3A tambah 6B. Okey, so bila ada pecahan, okey, kemudian ada operasi bahagi yang murid, apa kita kena buat? Kita kena ubah dia punya kedudukan. Okey, sebenarnya kita boleh teruslah dengan faktorkan semua sekali lah. Okey, so kita buat macam ni lah. Okey, bahagi tukar jadi darab. So yang di bawah kita tukar di atas. Okey, atas duduk di bawah. Okey, so 5A ni saya nak buat kurungan ni supaya kamu boleh faham lah. Ini sebenarnya adalah operasi darab. A tambah 2B ni tidak boleh difaktorkan. So ini adalah dia punya satu ungkapan. Okey, 3A tambah 2B ni 3A tambah 2B adalah faktor bagi 3A tambah 6B ni. Okey, so 2AB ialah 2 darab A darab B. Okey, so murid boleh dah selesai semua, dah lihat semua ada operasi darab semua, dah tahu mana dimasukkan. So bolehlah potong yang dalam satu kurungan yang sama. Okey, A tambah 2B, A tambah 2B. Okey, kalau dah tak ada yang lain, so kekallah 5 darab 3, 15. Okey, perkan dengan 2B. Okey, murid mesti tulis dengan kemas lah. Kalau tak, murid takut tertinggal mana-mana nombor, terlupa nak darab. Okey, so kena tulis dengan kemas lah. Okey, itu jawapan dia. Sebenarnya sama je dengan yang tadi. Okey, cuma dia operasi bahagi yang awal tu kena tukar lah. Okey, contoh yang terakhir kita ada A kuasa 2 tolak B kuasa 2 per 10 A tolak 5B bagi A tolak B kuasa 2 per 4B tolak 8 A. Okey, so kita lihat. So A kuasa 2 ni bahagi kena tukar jadi darab lah. Okey, so bagi tukar jadi darab. A kuasa 2 tolak B kuasa 2 ini ialah kuasa 2 sempurna. So automatik dia akan ada dua kurungan macam ni. A tambah B, A tolak B. 10A tolak 5B, kamu faktorkan, kamu akan dapat 5, 2A tolak B. Okey, kemudian bahagi tukar jadi darab. So, yang di bawah, yang di atas ni dah turun ke bawah. A tolak B kuasa 2 ni bukan sama dengan yang sebelah ni. Dia tak sama. So, A tolak B kuasa 2, maksudnya A tolak B kuasa 2 tu ada 2 lah. Okey, kuasa 2. Okey, 4B tolak 8A. Okey, kalau kamu faktorkan dia di luar sini. Okey, 4. Okey, kamu akan dapat B tolak 2A, betul? Okey, sepatutnya B tolak 2A. Tetapi kenapa saya tulis dekat sini 2A tolak B? Okey, kenapa? Sebab saya dah gunakan tip yang ini. A tolak B, saya nak samakan dengan yang bawah ni supaya saya boleh potong. Okey, sebenarnya saya nak samakan dengan bawah supaya saya boleh potong. So, saya tukar kedudukan dia. Okey, dengan syarat saya kena tambah negatif di hadapannya. Okey, kenapa? Sebab supaya dia masih kekal negatif darab 2A, dia akan kekal negatif 2A, negatif darab B, ialah positif B dia. Supaya dia kekal macam tu lah. Sebab tu saya kena tambah negatif. Okey. So, bila saya dah tambah negatif, baru saya boleh tukar kedudukan dia. Okey, dah tukar kedudukan. Okey, dah selesai semua saya faktorkan. Baru saya mansuhkan. Okey, mansuhkan. Okey, mansuhkan dia. Yang mana yang sama saya mansuhkan. Okey, saya hapuskanlah. Bahagi tinggal 1 kan. Okey, so apa yang tinggal di atas? Negatif 4. Negatif 4, A tambah B kurungan dia lah. Kemudian di bawah 5, A tolak B. Okey, negatif 4. Okey, dia akan ada negatif 4. Okey, negatif ingat murid-murid, kalau kamu nak tukar yang di bawah, boleh sebenarnya kamu nak tukar yang di bawah ni jadi B tolak 2A sama dengan yang atas.
Kamu nak letak negatif 5 kat sini. Boleh. Tetapi jawapan akhir tak boleh ada negatif di bawah. Negatif mesti berada di tengah. Okey ya. Okay. Itu sahaja untuk pembahagian dan pendaraban ungkapan algebra. Okay. Special untuk pecahan lah. Okay. So, itu sahaja untuk hari ini. Kita akan sambung PDP kita dalam kelas yang akan datang. Terima kasih semua.